المسألة السادسة. فليتفضل أستاذ إبراهيم مقرئ kita. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. المسألة السادسة: كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقا من غير تحديد ولا تقدير، فليس الأمر أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها، كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو من الأخلاق والإعراض عن الجاهل والصبر والشكر ومساواة ذي القربى والمساكين والفقراء والاقتصاد في الإنفاق والإمساك والدفع بالتي هي أحسن والخوف والرجاء والانقطاع إلى الله والتوفية في الكيل والميزان واتباع الصراط المستقيم والذكر لله وعمل الصالحات والاستقامة والاستجابة لله والخشية والصفح وخفض الجناح للمؤمنين والدعاء إلى سبيل الله والدعاء للمؤمنين والإخلاص والتفويض والإعراض عن اللغو وحفظ الأمانة وقيام الليل والدعاء والتضرع والتوكل والزهد في الدنيا وابتغاء الآخرة والإنابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقوى والتواضع والافتقار إلى الله والتزكية والحكم بالحق واتباع الأحسن والتوبة والإشفاق والقيام بالشهادة والاستعاذة عند نزغ الشيطان والتبتل وهجر الجاهلين وتعظيم الله والتذكر والتحدث بالنعم وتلاوة القرآن والتعاون على الحق والرهبة والرغبة وكذلك الصدق والمراقبة والقول المعروف والمسارعة إلى الخيرات وكظم الغيظ وصلة الرحم والرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع والتسليم لأمر الله والتثبت في الأمور والصمت والاعتصام بالله وإصلاح ذات البين والإخبات والمحبة لله والشدة على الكفار والرحمة للمؤمنين والصدقة. هذا كله في المأمورات. والله أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، فخير ما أحييكم به تحية الإسلام، السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat sama-sama teruskan pengajian kita dalam pembacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Jadi pada pengajian yang lalu kita masih lagi berada di dalam fasal berkenaan dengan al-awamir wan nawahi di dalam adillah syar'iyyah. Mana apabila kita mendapati adanya al-amr, adanya perintah ataupun adanya larangan, maka di sana terdapat beberapa qawaid ataupun tawabit ataupun usul yang telah dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi sebelum ini dalam masail-masail yang telah kita bincangkan. Jadi insya-Allah pada malam ini masalah yang seterusnya, iaitu yang keenam, berkenaan juga dengan amar dan nahi yang secara mutlak. Jadi apabila ada perintah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis ataupun larangan secara mutlak, min ghairi tahdidin wala taqdir, tidak disebutkan hadnya, tidak disebutkan takdirnya berapa atau banyak mana ataupun berapa dia punya keadaan secara secara khususnya,
Maka di sini kaedahnya, kata Imam Syatibi di sini, falaisal amru aw nahyu fiha ala wizanin wahid. Dia tidak sama. Maknanya kalau ada satu perkara yang mutlak, dia akan berikan contoh nanti, al-adlu, contoh Allah Ta'ala perintahkan kita supaya berlaku adil. Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi adil itu, dia bukan mempunyai satu darjat yang sama, ala wizanin wahid. Bukan satu darjat. Mana adil tu semuanya wajib saja, tidak. Ada kalanya keadilan itu ataupun adil, berlaku adil itu, kadang-kadang dia jadi wajib. Memang sewajib-wajibnya. Kalau tak buat, makna berdosa besar dan boleh masuk neraka. Dan ada kala keadilan itu tidak sampai ke darajat tersebut. Tidak sampai ke darjat wajib. Dia akan jadi manduk saja. Contoh nanti akan diberikan adil kita di dalam pakai slipper, pakai kasut. Keadilan yang perlu kita buat, kaki kanan kalau kita pakai slipper atau pakai kasut, kaki kiri juga kena pakai kasut juga. Itu adil jugalah. Tapi ia lebih kepada perkara yang mandu. Dia tidak wajib. Jadi Imam Syatibi nak cerita dalam masalah yang keenam ini bahawa perintah yang secara umum ini ataupun secara mutlak ini dia tidak berada dalam satu darjat yang sama. Ala wizan wahid. Di kulli fardin min afrad. Jadi keadilan itu contoh tadi, dia tidak maknanya satu martabah atau satu darjat. Mana ada keadilan yang sangat wajib, ada yang kurang wajib, ada yang kurang lagi, ada kurang, sehinggalah begitu perbezaan yang akan dibawakan beberapa contohnya. Jadi contoh yang pertama yang diberikan di sini al-adlu, kal adli, seperti berlaku adil. Berlaku adil ni walaupun Allah Ta'ala sebut tadi innallaha ya'muru bil adli, perintah di sini dengan melakukan keadilan. Jadi di sinilah bagi mujtahid dia kena perhatikan bahawa bukanlah bila kita kata al-adlu ni maksud dia wajib berlaku adil. Imam Syatibi berkata tidak, dia berdasarkan kepada apa yang kita nak ijtihad tersebut. Apa yang maknanya waqi' yang berlaku tersebut. Apakah keadilan yang dimaksudkan yang wajib dan apa yang tidak wajib. Jadi kalau kita ingat masa kita baca kitab Miftahul Usul, ada satu perbahasan mengenai al-amru hal yaqtadi wujub awil nadbu awil mubah. Mana adakah satu perintah itu dia akan maksud dia wajib saja ataupun sunat saja ataupun mubah. Maka di sana ada perbahasan di kalangan para ulama. Jadi kaedah secara umumnya, secara ghalibnya, al-amru yufidul wujub. Bila ada perintah maksud dia wajib. Itu yang biasa, yang kebanyakan. Tetapi Imam Syatibi nak beritahu di sini dia tidak begitu. Mana bukan dia kata semua sekali maksud dia wajib. Mana ada kala dia tidak wajib. Itu akan berlaku. Maka mujtahid perlu berhati-hati mana tidak memberikan hukuman ataupun menjatuhkan, istinbatkan satu hukum tu dengan secara umumnya, tapi perlu perhatikan pada setiap apa yang ingin diijtihad tersebut, adakah maksudnya contoh di situ adalah wajib ataupun bukan wajib ataupun sebagainya. Dan sama juga dengan al-ihsan. Al-ihsan ni melakukan kebaikan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu adalah martabat ihsan. Juga ada maratib. Martabah, maknanya seolah-olahnya kamu lihat. Martabah, seolah-olah kamu dilihat. Itu juga maratib. Dan juga ihsan nanti juga akan berikan contoh yang lain di mana ihsan dalam perkara yang wajib, hukum dia wajib. Ihsan dalam perkara yang sunat, hukum dia jadi sunat. Jadi tidak sama hukum yang secara mutlak tersebut. Atau walaupun diperintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi Allah Ta'ala perintah al-adlu dan Allah Ta'ala perintah al-ihsan. Jadi adakah kita nak kata keduanya sama? Ihsan ini semuanya wajib saja ataupun al-adlu semuanya wajib. Jadi ini yang diperincikan oleh Imam Asy-Syatibi. Sama juga dengan al-wafa'u bil ahdi. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hendaklah kamu menunaikan janji. Jadi adakah menunaikan janji itu semua sama saja? Kalau orang yang memungkiri janji, adakah darjatnya sama? Contoh janji nak datang
pukul 9 datang pukul 9 2 minit. Adakah sama dengan orang datang 9.30 ataupun datang pukul 10 ataupun tak datang terus? Jadi dia ada perbezaan. Jadi tak boleh kita nak kata dia hanya satu darjat saja, sama darjat. Jadi perbezaan tersebut yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Syatibi perlu diraihkan. Sama juga dengan al-akhdhu akhdhil afwi min al-akhlaq. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Dia perintah secara umum. Maknanya hendaklah kamu melakukan kemaafan, berikan kemaafan, berpaling daripada orang jahil. Dia juga adalah maratib. Ada peringkat-peringkat dia. Tidak sama. Sama juga dengan kesabaran, sabar. Sabar ni ada peringkat-peringkat dia. Jadi ada kala memang menjadi satu perkara yang amat wajib. Ada kala mungkin kurang dan begitulah seterusnya. Bersyukur. Sama juga walaupun perintah supaya bersyukur tu secara mutlak, maksudnya dia ada peringkat-peringkat dia. Wa muwasati dzil qurba wal masakin wal fuqara wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnis sabil. Allah Ta'ala perintahkan supaya memberikan hak mereka ataupun muasat ni dia lebih kepada macam kita menemani mereka. Maknanya buat baik, selalu datang ziarah mereka, tanya khabar mereka. Jadi dia juga berperingkat. Tengok keadaan orang tersebut, orang miskin tu orang miskin sangat miskin atau kurang miskin, dia sakit, tak sakit. Kita pula keadaan kita ada duit, tak ada duit. Jadi semua tu ada perbezaan. Dia tidak kata mempunyai satu peringkat yang sama. Wal iqtisadu fil infaq. Maknanya dalam kita memberikan belanja ataupun memberikan nafkah ni, hendaklah kita tidak terlalu. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Tidak terlalu bakhil dan juga tidak terlalu kedekut. Bakhil kedekut samalah, tidak terlalu boros. Maknanya dia ada peringkat-peringkat. Jadi peringkat tersebut juga berbeza. Dan juga memberi kesan kepada pahala dan ganjarannya. Sama juga bainal infaq wal imsak, sama ada dia beri belanja ataupun tak beri belanja, sama ada perlu bagi ataupun tak perlu bagi. Wa dafa' billati hiya ahsan, idfa' billati hiya ahsan. Mana kalau ada orang buat baik kat kita atau orang buat tak baik kat kita, bagaimana kita nak balas. Juga ada maratib al-khauf, takut pada Allah Ta'ala juga ada maratib. Ar-raja, berharap juga. Inqita' ila Allah, tabattal ilaihi tabtila. Mana Allah Ta'ala suruh kita, maknanya kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu juga ada maratibnya, peringkat-peringkat. At-tawfiyatu fil kaili wal mizan. Maknanya wa auful kaila wal mizan. Allah Ta'ala suruh kita sempurnakan apa ni, timbangan dan sukatan. Sukatan dan timbangan. Ini juga ada peringkat-peringkatnya. Dan juga mengikut jalan yang lurus, mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melakukan amal yang salih, beristiqamah, menyahut apa ni seruan Allah Ta'ala, istajibu lillahi war rasul, dan juga khasyah, wakhshawni, Allah Ta'ala suruh kita takut pada dia, dan wasaful jamil, hendaklah kita maafkan, wa khafdil janah lil mu'minin, makna buat baik atau merendahkan diri pada orang yang beriman, mengajak orang pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berdoa bagi orang Islam, orang mukminin, melakukan keikhlasan, menyerahkan urusan kita, wa fawwidu amri ila Allah, al-i'rad 'anil lagwi. 'Anil lagwi makna perkara yang lara, itu sifat orang yang beriman. Menjaga amanah, inna aradna al-amanata wa qiyamul lail, juga peringkat berdoa. Allah tak suruh kita berdoa, ud'uni astajib lakum, dan juga merendah, tadarruh, mana minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertawakkal ala Allah, az-zuhdu fid dunya wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Mana Allah tak suruh zuhud, juga maratib. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, ibtigha'ul akhirah, ingin perkara yang akhirat. Allah Ta'ala perintah secara mutlak. Inabah, kembali pada Allah Ta'ala, menyeru pada perkara yang ma'ruf, melarang perkara yang munkar, bertakwa, tawadhu', tidak takabur,
iftiqar ila Allah, rasa fakir pada Allah Ta'ala. Nahnu fuqara, rasa diri kita fakir. Wa tazkiyah, juga menyucikan diri. Yatazakka al-hukmu bil-haq, tiba'il ahsan, tabi'u ahsana ma unzila ilaik, tengok yang paling baik, bertaubat dan kasihan, isfaq kepada orang lain. Al-qiyam bisyahadah, melakukan, memberikan penyaksian dan minta jauh daripada syaitan, perlindungan daripada gangguan syaitan. Dan juga tabattul, maknanya putuskan diri beribadah pada Allah Ta'ala, meninggalkan orang-orang yang jahilin, orang yang jahil. Wa man yu'azzim sya'air Allah, menta'zimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadhakkur, ingat bila kita baca Al-Quran. Tahadduth bin ni'am, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ceritakan mengenai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilawatul Quran watlu ma uhiya ilaik, Allah Ta'ala perintah suruh kita baca Quran, tapi dia peringkat. Dan juga berta'awun, bekerjasama ataupun saling bantu-bantu dalam perkara yang baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ar-rahbah, keadaan takut pada Allah Ta'ala. Raghbah, ingin kepada ganjaran. Sama juga dengan as-sidqu, cakap benar. Al-muraqabah, rasa Allah Ta'ala perhatikan kita. Bercakap ma'ruf, perkara yang ma'ruf yang baik. Al-musara'il khairat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasabiqu wa kadhmil al-ghaidhi, mereka yang memendamkan perasaan marah. Wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wasilatul rahmi, orang yang menjaga hubungan silatul rahim, kembali pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, dan menyerahkan urusan pada Allah Ta'ala. Tathabbut, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. As-samtu, mana dalam keadaan mana tidak bercakap perkara-perkara yang tidak faedah. I'tisam billah, pegang pada tali Allah Ta'ala. Islah dhatil bain, ya, juga Allah Ta'ala suruh kita mendamaikan hubungan di antara orang-orang yang berbalah. Islah dhatil bain. Al-ikhbat, mana orang beribadah pada Allah Ta'ala, mukhbitin. Wal mahabbatu lillah, cinta pada Allah Ta'ala. Dan juga asyidda al-kuffar, wa hama'u bainahum, mereka sifat tegas dengan orang-orang yang kufur, dan sifat mereka kasih sayang pada orang beriman, dan juga memberikan sedekah. Jadi banyak contoh-contoh bagaimana perkara-perkara yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kebanyakannya tadi contoh-contoh yang diberikan itu adalah secara mutlak. Jadi Imam Syatibi nak cerita perkara ini apabila mutlak, dia bukan berada pada peringkat yang sama. Maknanya dia punya level-level dia, peringkat-peringkat dia yang tersendiri. Okey, jadi itu contoh dalam hadza kulluhu fil ma'murat, perkara-perkara yang diperintahkan. Wa amma al-manhiyat, tafadhal. Wa amma al-manhiyat فكالظالم والفحش وأكل مال اليتيم واتباع السبل المضلة والإسراف والافتقار والإثم والغفلة والاستكبار والرضا بالدنيا من الآخرة والأمن من مكر الله والتفرق في الأهواء شيعا والبغي واليأس من روح الله وكفر النعمة والفرح بالدنيا والفخر بها والحب لها ونقص المكيال والميزان والإفساد في الأرض واتباع الآباء من غير نظر والطغيان والركون للظالمين والإعراض عن الذكرى ونقض العهد والمنكر وعقوق الوالدين والتبذير واتباع الظنون والمشي في الأرض مرحا وطاعة من اتبع هواه والإشراك في العبادة واتباع الشهوات والصد عن سبيل الله والإجرام ولهو القلب والعدوان وشهادة الزور والكذب والغلو في الدين والقنوط والخيلاء والاغترار بالدنيا
واتباع الهوى والتكلف والاستهزاء بآيات الله والاستعجال وتزكية النفس والنميمة والشح والهلع والدجر والمن والبخل والهمز واللمز والسهو عن الصلاة والرياء ومنع المرافق وكذلك اشتراء الثمن القليل بآية الله ولبس الحق بالباطل وكتم العلم وقساوة القلب واتباع خطوات الشيطان والإلقاء باليد إلى التهلكة واتباع الصدقة بالمن والأذى واتباع المتشابه واتخاذ الكافرين أولياء وحب الحمد بما لم يفعل والحسد والترفع عن حكم الله والرضا بحكم الطاغوت والوهن للأعداء والخيانة ورمي البريء بالذنب وهو البهتان ومشاقة الله والرسول واتباع غير سبيل المؤمنين والميل عن صراط المستقيم والجهر بالسوء من القول والتعاون على الإثم والعدوان والحكم بغير ما أنزل الله والارتشاء على إبطال الأحكام والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونسيان الله والنفاق وعبادة الله على حرف والظن والتجسس والغيبة والحلف الكاذب وما أشبه ذلك من الأمور التي وردت مطلقة في الأمر والنهي لم يؤت فيها بحد محدود إلا أن مجيئها في القرآن على ضربين والله أعلم. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan. Jadi sambungan kepada al-awamir, tadi kita dah lihat perintah-perintah yang diperintahkan dalam Al-Quran, yang mana Imam Syatibi kata dia tidak mempunyai satu martabat, satu peringkat sahaja, tapi dia mempunyai peringkat-peringkat yang berbeza keadaan kerana dia datang secara mutlak. Jadi sama juga dengan manhiyat, perkara-perkara yang dilarang. Bila ada perkara yang dilarang dalam Al-Quran, contohnya melarang kita melakukan kezaliman. Tadi keadilan, Allah Ta'ala perintah suruh kita buat benda adil dan melarang kita supaya tidak melakukan kezaliman. Jadi kezaliman ini juga dia banyak peringkat. Zalim bagaimana, dan contoh maknanya kita boleh menzalimi diri kita, tidak adil pada antara kaki kita, kaki kanan kaki itu juga mungkin boleh masuk dalam bab kezaliman, tapi dia berbeza, mana benda tu yang rendah sekali, dan zalim yang paling tinggi iaitu syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia berbeza, maknanya tidaklah hukum dia semua sekali adalah haram. Ada kezaliman yang sangat rendah sekali, yang maksudnya sepatutnya seorang berlaku adil tapi dia tidak melakukan keadilan dalam bab tersebut. Sama juga dengan perkara-perkara yang keji, dilarang oleh Allah Ta'ala secara umum atau secara mutlak. Dia juga mempunyai peringkat makan harta anak yatim. Sebab makan harta anak yatim dibenarkan bagi orang yang fakir. Kalau dia tak ada harta yang lain untuk jaga, dia boleh yakul bil ma'ruf, boleh makan secara ma'ruf. Dan juga ikut jalan yang sesat. Ini juga diharamkan. Israf, melakukan maknanya pembaziran, iqtar, juga melakukan kedekut, atau juga melakukan dosa ghaflah, maknanya dalam keadaan lupa pada Allah Ta'ala, istikbar, maknanya takabbur pada Allah Ta'ala, redha bid dunya minal akhirah, dia suka akhirat, suka dunia lebih pada suka akhirat, rasa dunia ni dah cukup dah, tak payah dah akhirat. Al-amnu makrillah, dia rasa cukup aman, rasa Allah Ta'ala tidak akan azab dia, Allah Ta'ala tidak akan maknanya melakukan apa-apa ujian pada dia. Dan juga mengikut ahwa, mengikut hawa nafsu, dan juga melakukan bari, juga kezaliman. Al-ya'su min rauhillah, orang yang maknanya putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kufrun ni'mah, orang yang kufur. Fakafarat bi'an'umillah, mereka telah kufur kepada nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Wal farah bid dunya la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, dia bergembira yang berlebihan dengan dunia. Fakhru biha, tafakhur, berbangga-bangga dengan dunia. Dan
mencintai dunia lebih pada akhirat, mengurangkan sukatan dan timbangan, melakukan kerosakan di bumi, mengikut datuk moyang nenek tanpa melihat kesesatan ataupun kesalahan yang mereka lakukan, at-tughyan, melampaui batas, ar-rukun ila zalimin, cenderung kepada orang-orang yang zalim, i'rad 'an dzikra, wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang naqdul ahd, yang memutuskan ataupun yang membatalkan ataupun yang melanggar perjanjian, naqdul ahd, melakukan kemungkaran, melakukan penderhakaan kepada al-walidain, kepada ibu bapa, melakukan pembaziran, mengikut zunun, istanibu kathiran minadh dhann, makna Allah Ta'ala larang, wal mashyu fil ardi maraha wa la tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan takabbur, mentaati taat siapa yang mengikut hawanya, hawa nafsunya, itu juga dilarang. Dan melakukan kesyirikan dalam ibadah, wala tusyrik, Allah Ta'ala berkata jangan fi ibadatihi, dalam kita beribadat pada Allah Ta'ala tidak boleh melakukan kesyirikan, mengikut syahwat, dan juga menolak jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun melarang orang daripada mengikut jalan Allah, melakukan ijram, jenayah, hati yang lalai, lahiyatan qulubuhum, hati yang lalai juga dilarang, al-udwan, melakukan permusuhan, syahadatuz zur, walladzina la yashhaduna az-zur, mereka yang membuat penyaksian yang palsu, al-kadhib, menipu, ghulu fid din, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, melampau dalam agama, melampau melebihi batasan, al-qunut, mereka yang putus asa, al-khuyala, yang takabbur, ightirar bid dunya, mereka yang terpedaya dengan dunia, yang mengikut hawa nafsu, yang takalluf, yang melakukan satu berlebih-lebihan, melampau, mempersendakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, istihza' bi ayatillah, dan juga isti'jal, nak cepat nak dunia lah, nak inginkan satu perkara yang isti'jal lah, yang ingin cepat di dunia lah kebiasaannya. Wa tazkiyah, ini maksudnya membersihkan diri. Dan maksudnya kat sini dia kata diri aku suci. Mana aku ni orang baik, aku tak pernah buat dosa, aku ni memang orang baik lah. Itu makna menyucikan diri ni tak juga dibenarkan. Yuzakku anfusahum balillahu yuzakki man yasha. An-namimah, mereka yang mengadu domba, mereka yang bakhil, syuh. Al-hala', melampau takut. Innal insana khuliqa halu'a, hala', dia rasa bila idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Ini sifat hala' ni, cepat terkesan dengan keadaan, timpa kesusahan sampai bunuh diri, terlalu hala', terlalu takut. Itu bukan sifat orang beriman. Ad-dajar sama juga, idza dia tidak sabar, tidak taat pada Allah Ta'ala. Al-man, buat maknanya menunjukkan dia buat baik. Ini aku dah buat baik, aku buat baik. Maknanya menunjukkan kebaikan. Ataupun mengungkit, man, dia mengungkit apa yang dia buat. Al-bukhul, bakhil. Dan juga melakukan al-hamzu wal-lamzu, menyindir, merendahkan orang lain, berikan gelaran yang tidak baik. As-sahwu 'anis salah, melupakan solat. Sepatutnya kita 5 kali solat, lupa nak solat subuh. Terlupa bukan terlupa sebab apa, memang sengaja dia lupakan. Seperti dalam Al-Quran nyatakan, ar-riya', melakukan perkara yang riya'. Dan juga man'ul marafiq, menghalang orang lain daripada mendapat perkhidmatan, contohnya air ke apa ke, menghalang orang lain, tak bagi kat orang lain.
Dan sama juga membeli ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menjual ayat Allah Taala dengan harta dunia. Jual agama, tunggang agama. Memakaikan benda yang benar dengan benda yang batil, maknanya menukarkan, menyamarkan, menukar dan sebagainya lah, maknanya melakukan perkara yang menyebabkan iltibas. Iltibas ni makna berlaku orang keliru. Ni betul ke orang salah? Jadi dia cuba untuk membenarkan perkara yang batil. Wa katmil ilm, orang yang menyembunyikan ilmu yang sepatutnya dia sebarkan, dia beritahu. Qasawatil qalb, hati yang keras. Faqasat qulubuhum, katsirun minhum fasiqun. Maknanya dia tak baca Quran menyebabkan hati menjadi keras. Juga dilarang mengikut khutuwat syaitan. Wala tattabi'u khutuwat syaitan. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kemusnahan. Dan juga itba' sadaqah bil manni wal adha. Dah sedekah, lepas tu ungkit pula. Ataupun buat benda yang tak, maknanya mana menyakitkan hati orang yang terima sedekah tersebut. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Yang ini sama ada mengungkit ataupun menyakiti orang yang telah kita beri sedekah, itu semua dilarang. Jadi dia juga mempunyai maratib. Juga mengikut perkara-perkara yang mutasyabih. Ni maknanya suka nak berbalah. Perkara mutasyabih ni yang dijadikan perbalahan, siang dan malam gaduh-gaduh tak habis-habis. Sedangkan kita dalam Islam ada muhkamat. Yang ni yang perlu kita berikan penekanan. Kita telah bincang perkara ni sebelum ni. Jadi mengikut perkara mutasyabih juga dilarang. Tapi dia juga ada punya peringkat-peringkat dia. Mengambil orang kafir menjadi wali juga dilarang. Dan juga berperingkat. Hubbul hamdi bima lam yaf'al. Suka orang puji tapi benda yang dia tak buat. Dia tak buat tapi nak orang puji dia. Berdengki, hasad dengki. Tak nak ikut hukum Allah Ta'ala, rasa hukum Allah Ta'ala ni kuno, tak sesuai. Reda dengan hukum orang yang tagut, orang yang zalim, orang yang melakukan kesyirikan. Reda dengan hukum mereka. Al-wahnu lil a'da, rasa lemah dengan bila berhadapan dengan musuh, mana tak semangat ataupun tak nak perjuangkan agama Allah Ta'ala. Melakukan pengkhianatan, ramyul bari bidzanbi, melemparkan tuduhan yang dusta pada orang yang tidak berdosa. Wahwal buhtan, maknanya adalah perkara yang dusta. Musyaqatillah, musyaqah ni maknanya berlanggar ataupun bercanggah dengan Allah Ta'ala. Bercanggah ni juga banyak. Canggah sikit, canggah banyak. Benda yang sunat, benda yang wajib. Semua bercanggah. Jadi benda tu ada peringkat. Mengikut bukan jalan orang beriman. Ikut jalan orang lain. Jalan orang beriman tak nak ikut jalan Islam. Ikut jalan orang yang kufur. Al-mailu an siratul mustaqim. Dia tahu dah ini jalan Quran, jalan benar. Dia ikut jalan yang lain. Cenderung pada jalan yang lain. Ataupun ikut jalan yang lain. Al-jahru bis-su' minal qawl. Mana benda yang buruk, inilah yang dijaharkan, yang dilaung-laungkan, dibesar-besarkan. Ta'awun al-ithmi wal-'udwan wala ta'awun al-ithmi wal-'udwan. Jangan kamu bertolongan dalam perkara yang berdosa dan permusuhan. Berhukum selain daripada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Al-irtisya' ala ibtalil ahkam. Bayar rasuah untuk membatalkan hukum yang telah dijatuhkan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithm wa antum ta'lamun. Al-amru bil munkar. Sebetulnya al-amru bil ma'ruf. Dia terbalik. Al-amru bil munkar. Perintah benda yang munkar. Dan melarang perkara yang ma'ruf. Lupa pada Allah Ta'ala. Juga dilarang. Tapi peringkat. Lupa macam mana? Lupa sikit, lupa banyak, lupa sama. An-nifaq. Melakukan perkara yang munafik. Maknanya perkara yang dilakukan oleh orang munafik. Beribadah pada Allah Ta'ala ala harfin. Ala harfin ni mengikut keadaan. Kalau rasa Allah Ta'ala bagi dia rezeki molek, dia beribadah molek. Bila Allah Ta'ala sempitkan rezeki dia, dia dah mula tuduh Allah Ta'ala dengan pelbagai tuduhan.
bukan beribadah pada Allah Ta'ala kan Allah Ta'ala, tapi tengok banyak mana Allah Ta'ala beri nikmat pada dia. Ini juga dilarang. Az-zann, ijtanibu kathiran min az-zann. Tak boleh kita nak sangka buruk lah. Inna ba'dha dhanni ithm, sebahagian daripada dhann itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kamu mengintip, tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan kamu ghibah, mengumpat orang lain apa yang dia tak suka. Al-haliful kadhib, bersumpah dengan perkara yang dusta. Al-yaminul ghamus, maknanya sumpah yang menyebabkan orang tu masuk terus dalam neraka. Dia tahu benda dusta tapi dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah seumpamanya ataupun perkara-perkara kalau kita lihat dalam Al-Quran yang disebut secara mutlak, sama ada perintah ataupun larangan, yang mana tidak ada had yang tertentu, mahdud, tak beritahu banyak mana. Illa anna maji'aha, cumanya kita dapati dalam Al-Quran dia ada mempunyai dua bahagian ataupun dua jenis pembahagian perkara tersebut yang akan dinyatakan oleh Imam Syatibi. Tafadhal. أحدهما أن تأتي على العموم والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال، لكن بحسب كل مقام وعلى ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع، لا على وزان واحد ولا حكم واحد، ثم وكل ذلك إلى نظر المكلف فيزن بميزان نظره ويتهدى لما هو اللائق والأحرى في كل تصرف، آخذا ما بين الأدلة الشرعية والمحاسن العادية كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وإنفاق عفو المال وأشباه ذلك. ألا ترى إلى قوله في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ليس الإحسان فيه مأمورا به أمرا جازما في كل شيء ولا غير جازم في كل شيء، بل ينقسم بحسب المناطات. ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب، وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب، ومنه إحسان القتلة كما نبه عليه الحديث، وإحسان الذبح إنما هو مندوب لا واجب، وقد يكون في الذبح من باب الواجب إذا كان هذا الإحسان راجعا إلى تتميم الأركان والشروط، وكذلك العدل في عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء والأمور وغيرها. فلا يصح إذن إطلاق القول في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان أنه أمر إيجاب أو أمر ندب حتى يفصل الأمر فيه، وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة وإلى نظر المكلف وإن كان مقلدا تارة أخرى بحسب ظهور المعنى وخفائه، والله أعلم. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jadi Imam Asy-Syatibi setelah membawakan kepada kita beberapa contoh daripada Al-Quran, perintah-perintah dan larangan-larangan, yang mana khurasah yang Imam Syatibi nak bawa pada kita bahawa perintah-perintah dan larangan ini kita boleh bahagi dia sudut inilah kepada dua bahagian pula, iaitu sama ada perintah tersebut ataupun larangan tersebut datang secara umum dan itlaq, umum dan mutlaq, fi kulli syai', makna tak ada satu had yang tertentu, wa ala kulli hal, maknanya dia tak ada waktu yang tertentu, tak ada kadar yang tertentu dalam semua keadaan. Maka di sini lakin mengikut setiap orang, makna akan melihat setiap makam dia bila wa ma tu'tihi syawahidul ahwal, tengok keadaan pada setiap maudhi', pada waktu yang real ketika dia nak buat tersebut, perkara tersebut. Maka semua ini tidak mempunyai satu martabat yang sama, satu peringkat yang sama. Dia juga tidak punya hukum yang satu.
Maknanya dia punyai mungkin banyak hukum, berbeza mengikut keadaan. Dan ia ni diserahkan wukila dzalika ila nazaril mukallaf. Mukallaf bila dia nak buat perkara tersebut, kalau perkara yang perintah ataupun larangan, dia kena tengok dulu hayazin bimizani nazar, dia tengok dengan akal dia, dengan pandangan dia, mana adakah dia ni wajib atau tak wajib pada keadaan tersebut. Contoh. Dan sehinggalah dia dapat mengetahui apa yang lebih layak dan lebih patut dilakukan pada setiap tasarruf, pada setiap apa perbuatan yang dia nak buat. Dengan dia mengambil semua adillah syarak yang dia tahu dan juga mahasin al-adah. Mahasin adat, mengikut adat dia, keadaan dia, zuruf dia, dia akan dapat buat penilaian sendiri apa yang patut dia buat. Seperti berlaku adil dan melakukan ihsan, menepati janji, memberi nafkah lebihan daripada harta dan sebagainya, seperti yang dinyatakan. Seperti kalau kita lihat hadis Nabi SAW yang menyatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah Ta'ala mewajibkan pada kita untuk melakukan ihsan pada semua perkara. Apabila kamu membunuh, hendaklah kamu membunuh dengan baik. Ataupun kamu nak menyembelih, hendaklah kamu menyembelih dengan sebaik-baiknya. Maksudnya tidak melakukan kezaliman dalam pembunuhan ataupun penyembelihan tersebut. Dan juga kalau kita lihat dalam perintah Allah Ta'ala tadi dalam surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Bukanlah bermaksud ihsan tersebut adalah satu perkara yang diperintahkan secara jazim, maksudnya wajib kena buat ihsan tersebut. Dan juga dia tidak bermaksud tidak wajib dalam semua perkara, tetapi dia berbeza mengikut perbahagian manatat, keadaan-keadaan semasa nak melakukan ihsan tersebut. Contohnya ihsan dalam perkara ibadah yang wajib, contohnya dalam perkara yang rukun, maka hukum ihsan tersebut adalah wajib. Maknanya contohnya, hendaklah kamu rokok itu adalah wajib, jadi kamu kena sempurnakan rokok yang sepatutnya, yang sewajibnya. Itu hukum wajib. Tetapi dalam perkara yang ada, perkara yang sunat, hukum ihsan tu adalah mandub, dia bukan lagi tahap wajib. Yang sama juga dengan ihsan dalam bab penyembelihan, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, ihsanul dzabhi. Dia adalah hukumnya adalah sunat. Maknanya menyembelih dengan menjaga semua adab-adab yang secara baik, maknanya meraihkan. Contohnya kita nak korban, antara sepatutnya kambing tu tak, kambing ataupun lembu tu dia tak tengok lembu yang lain. Itu sepatutnya kita menjaga. Jadi perkara tersebut adakah wajib ataupun jadi sunat? Kalau kita wajib, kata-kata wajib, mana berdosa lah orang yang menunjukkan untuk sembelih di depan haiwan yang lain. Contohnya. Jadi perkara tersebut perlu diberikan perhatian, perbezaan di antara ihsan yang wajib dan ihsan yang sunat. Dan juga qad yakunu fi dzabhi min bab, perkara yang wajib dalam bab penyembelihan, maka ihsan tersebut dia akan jadi wajib kerana ia adalah menyempurnakan perkara yang rukun dan syarat. Dan samalah juga dengan al-adlu, perkara yang adil. Contohnya dalam bab fi adamil masyi bi na'din wahidah. Larangan dalam hadis menyatakan tak boleh kita berjalan dengan satu saja sepasang, bukan sepasang, maknanya satu belah saja selipar ataupun kasut. Kita pakai kasut sebelah lagi tak pakai kasut. Ini tidak adil. Jadi adakah ketidakadilan itu sama seperti keadilan dalam hakim yang menghukum hukuman berkenaan dengan pembunuhan, orang yang telah membunuh orang lain? Jadi keadilan tersebut tidak sama. Walaupun ayat tadi kalau kita tengok secara umum, innallaha ya'muru bil adli, Allah Ta'ala perintahkan supaya berlaku adil. Yang adil juga, tapi berbeza dari sudut dia punya darjat dia atau martabat dia. Maka ia adalah amru ijabin ataupun amru mandub. Maka kita tidak mengatakan bahawa innallaha ya'muru bil adli maksud dia wajib. Tapi kita kata tengok apa yang kita nak tengok tersebut. Kalau benda tu benda wajib, dia akan jadi wajib lah.
kalau benda tu benda sunat, dia akan jadi sunat. Sehinggalah kita dapat membezakan di antara kedua-duanya tersebut. Cuma yang ini perlu kepada nazar al-mujtahid. Kalau mujtahid dia nak istinbat hukum, dia kena tengoklah perkara ni. Yang ni hukum dia wajib. Contohnya, qadi bila nak hukum secara adil, hukum dia wajib bagi qadi melakukan keadilan. Selesai. Dan ada kalanya ila nazarul mukallaf. Mukallaf tu sendiri bila dia nak buat adil dalam semua perkara kehidupan dia, dia tengok. Ada kalanya benda tu wajib, ada kala tadi dia akan jadi perkara yang sunat. Dan sekiranya dia hanya orang yang mukallaf, ikut saja. Mukallid, dia mengikut apa yang dia nampak dan apa yang dia tidak nampak, mengikut apa yang dia mampu untuk lakukan, dia buatlah yang terbaik. Jadi khulasah Imam Syatibi di sini bahawa perintah dalam Al-Quran apabila dia secara mutlak, dia akan kekal secara mutlak dan tidak punya hukum yang tersendiri. Orang tak kata hukum dia wajib. Tetapi ikut keadaan. Mungkin boleh kala dia jadi wajib, boleh kala dia tidak wajib. Jadi itu yang ingin dinyatakan di sini. Dan seterusnya, والضرب الثاني أن تأتي في أقصى مراتبها ولذلك تجد الوعيد مقرونا بها في الغالب وتجد المأمور به منها أوصافا لمن مدح الله من المؤمنين والمنهي عنها أوصافا لمن ذم الله من الكافرين ويعين ذلك أيضا أسباب التنزيل لمن استقرأها فكان القرآن آتيا بالغايات تنصيصا عليها من حيث كان الحال والوقت يقتضي ذلك ومنبها بها على ما هو دائر بين الطرفين حتى يكون العقل فينظر فيما بينهما بحسب ما دله دليل الشرع فيميز بين المراتب بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين كي لا يسكن إلى حالة هي مظنة الخوف لقربها من الطرف المذموم أو مظنة الرجاء لقربها من الطرف المحمود تربية حكيم خبير. وقد روي في هذا المعنى عن أبي بكر الصديق في وصيته لعمر بن الخطاب عند موته حين قال له ألم تر أنه نزلت آية الرخاء مع آية الشدة وآية الشدة مع آية الرخاء ليكون المؤمن راغبا راهبا فلا يرغب رغبة يتمنى فيها على الله ما ليس له ولا يرهب رهبة يلقي فيها بيده إلى التهلكة أولم تر يا عمر أن الله ذكر أهل النار بسيء أعمالهم لأنه رد عليهم ما كان لهم من حسن فإذا ذكرتهم قلت إني أخشى أن أكون منهم وذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما كان لهم من سيء فإذا ذكرتهم قلت إني مقصر أين عملي من أعمالهم هذا ما نقل وهو معنى ما تقدم فإن صح فذاك وإلا فالمعنى صحيح يشهد له الاستقراء والله أعلم. barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Jadi jenis yang pertama tadi kita lihat dia adalah perintah ataupun amar yang mutlak, dia akan kekal mutlak dia dan kita tidak tentukan dia mana satu dia punya hukum dia. Dan jenis yang kedua ni pula kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, jenis yang kedua dia datang perintah tersebut fi aqsa maratibiha. Dia sebut untuk perintah tersebut dengan perkara yang paling tinggi martabatnya. Dia tak sebut yang rendah, tak sebut yang pertengahan, tapi sebut yang paling tinggi sifat contohnya dalam perintah tersebut. Maka kamu akan mendapati walidzalika tajidu al-wa'id maqrunan biha. Maka kamu akan dapat perkara al-wa'id, ni ancaman dia dalam perkara tersebut. Secara ghalibnya kamu akan dapati. Dan sama juga dengan perkara yang diperintahkan, awsafan liman madahallahu minal mu'minin. Dalam perkara yang perintah ni makmur,
kamu akan dapati bahawa sifat-sifat yang mana Allah Ta'ala puji sifat orang beriman tersebut sehingga mereka dimasukkan ke dalam syurga dengan sifat tersebut. Mana dia sebut satu sifat dan dengan sifat tersebut mereka masuk dalam syurga. Dan sama juga dengan perkara yang dilarang tersebut disebut sifat yang mana Allah Ta'ala kutuk orang tersebut minal kafirin dan dengan sebab tersebut mereka masuk dalam neraka. Jadi itu juga kita akan dapati dalam Al-Quran. Jadi bagaimana kita nak berinteraksi dengan dalam Al-Quran mengenai awamir dan nawahi perlu kita perhatikan, tengok. Kadang-kadang dia secara mutlak dan kadang-kadang Allah Ta'ala sebutkan dengan maratib dia yang paling tinggi untuk menunjukkan perlu kita berada di antara yang rendah dengan yang tinggi. Dan bagaimana untuk kita mengetahui perkara ini boleh dibantu dengan asbabut tanzil. Dengan kita melihat sebab nuzul pada ayat tersebut, kita boleh memahami apakah cerita di sebalik ayat tersebut. Kenapa diturunkan, kepada siapa diturunkan, maka kita akan faham apa yang dimaksudkan dengan perintah ataupun larangan tersebut. Maka dengan itu, Al-Quran membawa ayat-ayat ini tadi dengan ghayat, dengan matlamat ataupun hujung dia sekali, maknanya apakah destinasi akhir mereka itu, syurga ataupun neraka nanti, tawsisan alaiha. Mana orang yang buat ini balasan dia nanti dalam syurga mereka dapat begini dan begitu. Min haitsu kana al-hal waqtu yaqtadi dhalika, mengikut keadaan dan waktu yang perlu kepada perkara tersebut dan memberikan tanbih, berikan peringatan kepada mereka ma huwa dairun baina tarafain. Bila dah sebut perkara yang paling tinggi dan juga ada perkara yang paling rendah, maka kita perlu berada dalam dua taraf. Taraf yang tinggi, taraf yang rendah tadi. Maksudnya sebagai mukallaf atau sebagai mujtahid, dia kena pandailah tengok. Makna berada di antara taraf ataupun tarafain tersebut. Sehinggalah akal kita melihat di antara kedua-duanya mengikut apa yang disebutkan oleh dalil, sehingga kita dapat membezakan di antara maratib, yang mana yang jauh, mana yang dekat, min ahadit tarafain. Maka dengan itu kita tidak akan duduk dengan satu perkara yang hampir kepada perkara yang mazmum, az-zarfil mazmum. Kita duduk dekat dah perkara yang dilarang. Maknanya dia peringkat dia paling tinggi, rendah, sampailah dekat yang dilarang. Jadi janganlah kita duduk dekat yang dilarang tersebut. Ataupun madhinnatur raja' li qurbaha min at-tarfil mahmud tarbiyatan hakimin khabir. Juga kita berada satu mazinnah ar-raja', makna pengharapan untuk kita dekat dengan perkara yang mahmud tersebut. Janganlah sampai kita berputus asa pula, kata aku ni tak jadi dah ahli syurga, tak mampu dah nak buat perkara yang dilakukan ahli syurga. Mana tidak begitu. Sebab tu ulama kata dia al-khauf wal-raja' ni dia dua sayap. Sayap khauf dan sayap ar-raja'. Takut dan berharap. Kita berada di dua tersebut. Mana tidak terlalu berharap. Maknanya confirm dah aku ni memang masuk syurga, aku ni memang ahli syurga dah. Itu tidak sampai tahap itu. Dan juga kita tidaklah sampai takut sampai rasa aku ni memang masuk neraka dan memang Allah Ta'ala tak akan masuk ke dalam syurga. Tidak juga. Maknanya kita hendaklah berada di antara kedua-duanya. Dan antaranya apa yang diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq dalam wasiatnya kepada Umar Khattab sebelum kewafatannya, menyatakan bahawa tidakkah kamu melihat bahawa ayat Ar-Rakha, ayat Ar-Rakha ni ayat yang berikan galakan, maknanya keringanan, dengan ayat Syiddah. Maknanya cerita dalam Al-Quran ni, kaedah yang ada dalam Al-Quran dia ada tarhib wa targhib. Tarhib wa targhib. Mana ada galakan dan ada juga dalam masa yang sama targhib, mana galakan, tarhib dia menakut-nakutkan. Dalam kedua keadaan. Jadi orang yang mujtahid dan orang yang berakal ini perlu memberikan perhatian mana antara dua maqam tersebut, antara dua taraf tadi, mana antara targhib dan tarhib. Jadi ayatul rakha dengan ayatul syiddah. Wa ayatul seterusnya wa ayatul syiddah ma ayatul rakha. Mana kita akan dapati dalam Quran bila Allah Ta'ala cerita contohnya mengenai syurga, Allah Ta'ala cerita mengenai neraka.
Allah Ta'ala cerita mengenai ahli syurga, Allah Ta'ala cerita mengenai ahli neraka. Bila Allah Ta'ala cerita ahli neraka, Allah Ta'ala cerita pula ahli syurga. Jadi begitulah keadaannya antara kedua, raha dan syiddah. Supaya seorang mukmin itu raghiban wa rahiban. Mukmin ini sentiasa dalam kehidupan dia, sentiasa nak melakukan kebaikan dan dalam masa yang sama takut dia tak selamat. Dia nak masuk syurga dan dalam masa yang sama dia takut dia masuk dalam neraka. Dan sampailah dia meninggal dalam keadaan tersebut. Sentiasa berharap pada Allah Ta'ala dan sentiasa takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka janganlah dia ni raghbatan yatamanna fiha 'ala Allah ma laysa lahu. Janganlah dia berharap satu perkara yang dia bukan hak dia, dan janganlah dia takut sampailah menyebabkan dia musnah, sampailah dia kecewa sampai bunuh diri pula. Dan awalam tara ya Umar, kata Abu Bakar, tidakkah kamu melihat bahawa Allah Ta'ala bila menyebut ahli neraka ni dengan sifat-sifat keburukan dia, amalan dia yang buruk. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala dah tolak segala amalan yang baik itu, dah tak terima. Dan apabila aku melihat mereka ini, maka aku berkata pada diri aku, inni akhsha an akuna minhum. Ini Abu Bakar kata, bila dia baca ayat-ayat cerita mengenai ahli neraka, dia takut dia menjadi ahli neraka. Sedangkan dia dah menjadi di antara orang-orang yang dijamin untuk masuk neraka, tapi takut pada sifat-sifat ahli neraka. Takut dia berada bersama dengan ahli neraka. Dan apabila disebut sifat-sifat orang-orang yang masuk syurga disebabkan sifat mereka yang tinggi, maknanya sifat yang sangat hebat, maka di sini apabila aku melihat mereka, aku kata aku tak sampai lagi darjat mereka. Inni muqassir, aku ni kurang lagi, masih tak sampai lagi darjat ahli syurga. Aina amali min amalihim, di manakah amalan aku nak banding dengan amalan ahli syurga yang Allah Ta'ala nyatakan. Jadi itu nak cerita bagaimana kita sebagai orang yang beriman, hendaklah kita berada di antara raja dan al-khawf. Kita nak masuk syurga, tapi janganlah sampai berlebih-lebih rasa kita ni memang tak masuk neraka dah. Dan dalam masa yang sama kita takut neraka, tapi janganlah sampai kita rasa aku ni memang tak ada peluang masuk syurga. Tidak, maknanya kita berada di tengah-tengah di antara dua taraf tersebut. Dan apa inilah yang dinakalkan, dan ia adalah makna yang seperti yang nyatakan tadi. Maka sekiranya sahih perkara ini, sanad cerita ini, maka ia adalah betul lah. Tetapi kalau tidak sahih sekalipun, maknanya adalah sahih berdasarkan istiqra'. Kita baca Al-Quran, memang kita akan dapati perkara tersebut. Al-Quran dia akan sebut dua perkara tu. Bila sebut pahala, sebut dosa. Bila sebut dosa, sebut pahala. Sebut syurga, sebut neraka. Bila neraka ada juga sebut mengenai syurga. Ini juga pernah kita bincangkan sebelum ini. Mungkin dalam kitab Mufaqqat yang pertama, dalam Muqaddimat juga kita telah bincangkan perkara ini. Kita sampai sini ke tadi? Ya Ustaz, sampai sini. Ya, macam mana kita nak teruskan lagi ataupun cukup dulu? Kita cukup dulu, Ustaz. Kita sambung minggu depan, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Jadi kita buka, sekiranya ada persoalan ataupun ada tambahan ataupun ada apa-apa perkongsian, dipersilakan. Alhamdulillah, semua jelas Ustaz. Alhamdulillah. Semua jelas, Alhamdulillah. Tapi kalau semua tak jelas, itu masalah. Okey, Alhamdulillah. Jadi tiada soalan hari ni sebab kita yang ni dia belum masuk dalam bab usul lebih sangat, tapi bab lebih bagaimana kita nak berinteraksi dengan awamil dan nawahi yang berkenaan dengan yang mutlak, perkara yang mutlak. Okey. Jadi jika tiada ada soalan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, soalan saya berkaitan dengan ada setengah mad'u lah kita katakan. Dia orang ni kalau bab targhib ni dia galakan kepada amal ibadat dia suka. Tapi bab amaran tentang halal haram
Dia orang mudah sensitif. Lepas tu apabila dia orang sensitif, dia akan menuduh. Beginilah ustaz, sikit-sikit haram. Lepas tu macam mana kaedah pendekatan kita? Kadang-kadang kita bagi tahu benda tu benda dah basic. Kadang-kadang maklum min ad-din bidarurah dah. Tapi apabila kita tegur, begitu respon mereka. Apabila kita kata tak boleh sebab Nabi mubasyiran wa nadhira wa munzirin wa mubasyirin, kita kata. Lepas tu kita kata kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita baca kena ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar. Tapi realitinya kita berhadapan dengan majoriti orang macam tu. So apa pendekatan kita untuk kita bagi tahu benda yang kadang-kadang benda tu jelas. Apabila haram kita sebut haram. Tapi kita tak menghukum dari segi natijah ukhrawi. Kita kata dari segi apa yang ditulis, apa yang disebut oleh agama. Tapi kalau orang macam ni kita nak berhadapan macam mana? Okay, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jadi isu ni sebenarnya bukan isu baru lah. Isu ni memang sejak daripada zaman-zaman para nabi sebelum ni memang masalah dia adalah untuk islah perkara yang mungkar itu yang menjadi masalah biasa. Benda yang ma'ruf ni, al-amru bil ma'ruf. Ma'ruf tu biasanya bersesuaian dengan adat, sesuai dengan manusia suka benda ma'ruf. Tetapi yang menjadi masalah semua selalunya adalah an-nahyu 'anil munkar. Nak larang benda yang mungkar, yang inilah yang menjadi masalah dah berzaman-zaman begitulah. Maknanya bukan saya kata isu baru sekarang ni orang tak nak dengar apa, sebab itu memang dah berlaku sejak zaman dulu. Sebab tu kalau kita tengok para nabi pun bila dia suruh benda baik tu mudahlah mereka nak terima, tapi bila dilarang perkara yang mereka buat, mereka yang lakukan kesyirikan, mereka tidak berlaku adil, mereka buat pembohongan, mereka tidak menyukat dengan sukatan yang baik, mereka melanggar, yang ini yang mendapat tentangan yang besar daripada mereka. Jadi sama juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ajak benda yang baik tu orang boleh terima, tapi bila dia mengajak pada meninggalkan perkara yang mungkar, perkara yang haram, yang ini dia akan dapat tentangan. Jadi sama juga kita pada hari ini. Jadi janganlah kita berputus asa. Mana benda tu memang Allah Ta'ala suruh kita berterusan. Maknanya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maknanya ikutlah setakat apa yang kita mampu dengan tangan kita. Kalau kita dah penat dah dengan tangan kita, kalau penat lah, maknanya al-aqal sekurang-kurangnya dengan tulisan kita, dengan mulut kita, ataupun janganlah kita biarkan. Dengan ni maksudnya janganlah kita berseronok pula dengan apa yang mereka lakukan. Maksudnya paling kurang hati kita sekurang-kurangnya mengingkari dan tidak maknanya bersetuju dengan apa yang mereka lakukan. Maknanya kita buatlah, maknanya begitulah memang Allah Ta'ala nak uji kita. Orang memang tak suka dengan perkara yang terhib ni. Sebab itu mereka cuba mencemarkan Islam dengan irhab. Islam yang agama irhab. Sedangkan dia tak tengok yang tadi Islam agama terhib yang menggalakkan manusia perkara yang baik. Tak nampak lah, dia nampak yang ni sajalah. Nampak yang irhab ni saja. Dia tak nampak. Jadi keseimbangan di antara terhib dan terhib ni yang ditekankan tadi oleh Imam Syatibi dan juga sebenarnya dalam Islam. Sebab tu Islam kalau kita kaji, dia tidak hanya terhib saja, tapi dia akan ada terhib. Jadi kesempurnaan iman kita adalah dengan kita melaksanakan kedua-duanya sekali. Maknanya dengan kita ajak manusia dalam yang sama, kita juga hendaklah mencegah mereka daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka masuk dalam neraka. Jadi itu tugas kita dan juga hendaklah kita melakukannya secara berterusan dan tidak putus asa, dan buatlah setakat apa yang kita mampu. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala bantu kita, dan juga jangan kita lupa untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala beri hidayah pada kita, hidayah pada kaum kita, dan beri hidayah kepada semua orang Islam untuk mentaati dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Barakallahu Ustaz, barakallahu fiik. Okey, ada lagi? Kalau tak ada, kita boleh tangguh dahulu. Okey, kita tangguh dahulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Jazakallah khairan. Terima kasih, Syekh.